Babu salati ila rahilah. Bab bersembahyang dengan menghadap kepada kenderaan. Asal kenderaan di sini yaitu kenderaan berupa binatang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW selalu bersembahyang dengan menghadap kepada untanya. Bab, kalau seseorang bersembahyang ke arah kiblat atau dengan menghadap sariyah, tiang atau seumpamanya, di manakah kedudukan tiang itu daripada perdiriannya? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Miqdad bin Al-Aswad, beliau berkata, tidak pernah saya lihat Rasulullah SAW bersembahyang dengan menghadap ke arah kayu atau tiang atau pokok, melainkan kedudukan baginda, melainkan dijadikan perkara apa-apa yang tersebut tadi di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Baginda tidak betul-betul menghadap ke arahnya. Itu makna wala yasmudu lahu samda. Baginda tidak betul-betul menghadapnya, tetapi diletakkan kedudukan Nabi SAW itu ke kanan sedikit ataupun ke kiri sedikit daripada benda-benda tadi. Babu salati ilal mutahaddithin wan niyah. Ini bab bersembahyang dengan menghadap ke arah orang-orang yang sedang berbual-bual dan orang-orang yang tidur. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, beliau berkata, saya berkata kepadanya, maksud beliau kepada Umar bin Abdul Aziz, Abdullah bin Abbas telah meriwayatkan kepada saya bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la tusallu khalfan naim walal mutahaddits. Jangan kamu bersembahyang di belakang orang yang tidur, dan jangan juga di belakang orang yang sedang bercakap ataupun berbual. Babu dunuwi minas sutrah. Ini bab berada hampir dengan sutra, dengan pengadang, ataupun bab menghampiri sutra, mendekati sutra, yakni berada berdekatan, tidak jauh daripada sutra ataupun pengadang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Abi Hatmah, beliau mengangkat hadis ini kepada Nabi SAW. Maksudnya memarfu'kan hadis ini. Yablughu bihi, yani yarfa'u bihi. Baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersembahyang dengan menghadap kepada apa-apa penghadang, maka hendaklah dia berada hampir dengannya, supaya tidak sembahyangnya itu dipotong atau diputuskan oleh syaitan. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Waqid bin Muhammad daripada Safwan, daripada Muhammad bin Sahal daripada ayahnya, atau daripada Muhammad bin Sahal daripada Nabi SAW. Sesetengah mereka, ini ulama, mengatakan daripada Nafi' bin Jubair, daripada Sahal bin Sa'ad. Diperselisihkan tentang isnadnya. Jadi ulama berselisih pendapat tentang isnadnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal
beliau berkata, baina maqamin Nabi, di antara tempat berdiri Nabi SAW dengan kiblat, yakni sutrah dia, sutrah penghadang, ialah mamarru an zin, kadar boleh lalu kambing. Qala Abu Dawud al-khabar lin Nufaili, lafaz khabar ini, hadis ini ialah lafaz Nufaili. Bab perintah kepada orang yang sedang bersembahyang supaya menolak ataupun menghalang daripada dilalui di hadapannya, daripada seseorang melalui di hadapannya. Boleh juga begitu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersembahyang, maka janganlah dibiarnya sesiapa lalu di hadapannya, tetapi hendaklah dia menghalangnya setakat yang termampu. Fa in aba, kalau orang itu enggan juga, falyuqatilhu, maka hendaklah dilawannya. Fa innama huwa syaitanun, sesungguhnya itu adalah syaitan. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu telah bersembahyang, yani bukan telah bersembahyang ni, yani idza shalla ahadukum, sama sering kali juga bila ada idza ni selepas tu fi'il madhi tidak dengan makna telah, tapi dengan makna idza arada an yusalliya, gitu. Apabila seseorang daripada kamu mahu bersembahyang, hendak bersembahyang, maka hendaklah dia menghadap kepada penghadang, wal yadnu minha, dan hendaklah dia berada berdekatan dengannya. Thumma saqa ma'nahu, kemudian perawi mengukakan makna hadis yang telah tersebut sebelum ini, bukan lafaz tetapi makna dia. Makna dia sama dengan hadis yang telah pun tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Ubaid, iaitu pengawal Sulaiman, yakni Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau berkata, saya telah melihat Atha bin Yazid Al-Laythi berdiri ketika beliau bersembahyang. Saya pun mahu lalu di hadapannya, tetapi dihalangnya. Kemudian beliau berkata, yakni selepas sembahyang tu, Abu Sa'id Al-Khudri telah menceritakan kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mampu di antara kamu, sesiapa yang dapat di antara kamu menghalang, sesiapa yang dapat di antara kamu agar tidak dihalang oleh sesiapa di antara dia dengan kiblatnya, maka hendaklah dilakukannya. Sesiapa yang boleh taklak seseorang menghalang di antara dia dengan kiblatnya, maka hendaklah dilakukannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Humaid bin Hilal, beliau berkata, Abu Salih berkata, uhaddithuka amma ra'aitu, saya nak ceritakan kepada engkau tentang apa yang telah saya lihat daripada perbuatan Abu Sa'id dan apa yang telah saya dengar daripadanya. Pernah Abu Sa'id pergi menemui Marwan, yakni Marwan bin Al-Hakam, lalu dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersembahyang dengan menghadap kepada sesuatu yang menjadi penghadang kepadanya daripada orang ramai, lalu ada seseorang mahu melintas di hadapannya,
falyadfa'hu fi nahrihi, hendaklah dia menghalangnya, menggalangnya pada lehernya. Fa in aba, kalau dia tetap enggan, yakni nak lalu juga, falyuqatilhu, maka hendaklah dilawannya. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya itu adalah syaitan. Bab ma yunha anhu minal murud baina yadayil musalli. Ini bab larangan lalu di hadapan orang yang sedang bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Busr bin Sa'id bahawa Zaid bin Khalid al-Juhani telah menghantarnya kepada Abi Juhaim untuk bertanya dia tentang apakah yang telah beliau dengar daripada Rasulullah SAW berhubung dengan orang yang lalu di hadapan orang yang sedang bersembahyang. Maka Abu Juhaim menjawab, Rasulullah SAW bersabda, kalaulah orang yang hendak lalu di hadapan orang yang sedang bersembahyang itu mengetahui apakah dosa yang ditanggungnya, nescaya kalau dia berdiri selama 40, itu terlebih baik kepadanya daripada melintasi di hadapannya. Qala Abu Nadhr, yakni perawi hadis ini berkata, saya tidak pasti. Qala, dia berkata 40 itu maksudnya 40 hari kah, atau 40 bulan kah, ataupun 40 tahun, itu saya tidak pasti. Kita tengok semula babus salah ila rahilah. Ini bab bersembahyang dengan menghadap kepada rahilah, yakni kenderaan. Jelaslah kalau kenderaan tu maksudnya macam motor, basikal, kereta dan sebagainya, itu boleh kita jadikan sebagai sutera. Waktu jelas dah tu tak jadi masalah. Sutera ni mana penghadap. Maknanya kalau lepas pada tu akan nak lalu alik sana daripada kenderaan tu tak apa, boleh, tak jadi masalah, tidak termasuk dalam apa yang dilarang saat ni. Itu kalau kenderaan bukan merupakan binatang. Hak di sini, maksud di sini kenderaan yang merupakan binatang. Binatang tu boleh jadi kambing, boleh jadi hemar, boleh jadi unta, kuda dan sebagainya, boleh jadi. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi Imam Abu Daud yang mari riwayat ni sebab ada kan riwayat yang lain yang menyebutkan Nabi SAW dalam Bukhari dan lain-lain lagi ada sebut, iaitu Nabi SAW melarang daripada bersembahyang di kandang unta. La tusallu fi ma'atinil ibil. Ma'atin, yang di tempat duduk unta tu, Nabi SAW larang. Di sana ada pula hadis yang lain, iaitu yang kita dapati sekarang ni, yang menunjukkan bahawa Nabi SAW bersembahyang bahkan dengan menjadikan untanya itu sebagai sutera. Jadi nampak macam mana? Itulah Imam Abu Daud ceritanya. Dia jadi khilaf ni sebab ada hadis yang berbeza-beza. Ada orang kata tak boleh, ada orang kata boleh. Orang kata tak boleh tu dia pegang hak tadi, dia utamakan hadis tadi. Hak kata boleh tu dia pegang hadis, dia pegang hadis. Lepas tu dia kemukakanlah alasan apa hak kata tak boleh dalam hadis tu. Hak kata tak boleh dalam hadis itu maksudnya di kandang unta itu lain, ataupun tempat unta minum air tu basah gitu. Lain. Ini kalau dalam perjalanan dia pun letak unta, itu tak apa. Kalau sekiranya tidak kotor, tidak apa. Tapi kalau kotor tak boleh lah. Hak kata larang tu takut tempat kotor. Sebab tu sebut kandang tu, biasanya kandang tu lebih banyak lah najis dia tu, tahid dia. Sebab itu dilarang. Adapun di luar ni tidak. Hak dilarang tu di tempat tu. Hak kata boleh ni di tempat lain, tak apa lah. Maksud sebenarnya takut-takut terkena kotoran dia tu kepada kita, maka tak sah sembahyang. Begitulah. Hak tu yang kata tak bui tu. Hak kata bui ni sebab sini dalam perjalanan kira-kiranya sudah berak atau sudah kencing ataupun duduk situ, kira-kiranya kita tahu dah unta kita ni dia sudah kencing dah saat ni, sudah berak dah saat ni, takkan berak pula. Jadi kira-kira dalam masa sementara ni kita nak sembahyang ni boleh.
Jadi lagu tu tak apa. Bukan kata sutrah ni hanya boleh sesuatu yang macam tongkat, macam kayu, macam lembing, seperti yang kita sudah jumpa sebelum pada ni. Tidak begitu. Tidak terhenti setakat binatang hak gerak-gerak pun boleh. Boleh juga dibuat sebagai sutrah tu. Hak gerak-gerak. Jadi kita tak boleh nak harap tu, boleh jadi dia bangun, pergi kau mana. Sebab binatang. Lagu tu pun boleh juga. Tu dia nak cerita. Ini menunjukkan sutrah itu perlu ada. Mustahak ada. Supaya apa? Supaya tidak menyusahkan orang. Sebab saat ini kan kita baca dosa orang yang litah depan orang. Dosa. Jadi kita buat sesuatu, janganlah sampai orang berdosa. Betul kita bersemayang tu molek, tapi jangan sampai orang lain berdosa. Jadi cara nak melepaskan orang daripada berdosa itu, iaitu kita adakan sutrah, letakkan sutrah. Jadi sutrah tu boleh macam-macam. Tidak semesti kayu, tongkat, beg dan sebagainya. Tak mesti. Binatang pun boleh juga. Cuma dalam setengah-setengah hadis yang tak boleh itu takut unta ni jadi mengacau kau, ataupun kuda tu jadi lompat pula kau, jadi tidak khusyuk lah sembahyang kita tu. Itu di antara sebab. Selain daripada kotor, kemungkinan kotor tadi, boleh jadi juga dia mengganggu kita. Mengganggu kita. Sebab unta ni kadang-kadang dia kekoh kuat, sakit juga. Mengganggu. Dia jadi liar kau tiba-tiba, boleh jadi. Apalagi kalau kuda misalnya, itu menghilangkan khusyuk. Sebab itulah dilarang. Tetapi kalau tak ada apa-apa, kita tahu dah ni binatang kita ni tidak jenis liar, tak apa. Tak apa. Ada juga yang mengatakan orang yang kata boleh tu, dia kata dalam keadaan darurat saja. Dalam keadaan darurat saja. Dalam keadaan biasa tidaklah sesuatu yang terpilih. Molek kata. Walaupun Nabi SAW buat, tapi bukan makna hak ni hak terbaik. Hanya boleh saja dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat boleh. Kalau tidak, baik pilih hak lain lah. Ini termasuk di antara yang mengatakan makruh menghadap kepada binatang ni seperti unta ni ialah Imam Syafi'i. Dan dia pakai hadis hak kata boleh ni darurat, dia kata. Darurat. Gitulah. Habislah situ. Kemudian baru ni kan menghadap kepada tiang atau seumpamanya. Apabila kita menghadap kepada tiang, kita jadikan tiang itu sebagai sutrah. Misalnya belakang tiang, kita sembahyang, jadikan tiang itu sebagai sutrah. Jadi kedudukan tiang itu lagu mana kedudukan tiang? Kedudukan tiang. Jadi kita duduk dengan tiang tu ataupun kayu ke ataupun apa-apa lah yang dijadikan sebagai sutrah tu, betul-betul depan dia tu ke, ataupun kita ke kanan sikit ataupun ke kiri sikit, tidak betul-betul menghadap dia. Situ pula. Jadi Imam Abu Daud buat mari hadis ini, tujuannya dia nak ayat orang yang tidak menghadap betul tu, dia pegang dengan mana? Hadis ni. Orang yang kata tak apa, menghadap betul-betul depan dia pun tak apa. Hadis ni. Tu mana hadis ni? Dia kata hadis ni, hadis dhaif. Bila dhaif ni tak boleh pakai tu. Tak boleh pakai. Tak boleh jadi masalah lah. Kalau berasa kurang kau sembahyang kita. Tak ada apa. Hak sebenarnya takut-takut mengelirukan orang kafir. Takut-takut dia kata kita sembah bid pula, kita sembah tiang pula. Takut gitu. Tapi kalau sama kita sudah faham dah, tak ada orang kafir tengok, tak ada apa, tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab hadis ni tidak sahih. Tu ya. Baik, kita tengok ni. Siapa dia? Hak tidak, hak perawinya tidak kemah. Dia kata Abu Ubaidah haddatsana Mahmud bin Khalid ad-Dimashqi qala haddatsana Ali bin Ayyash qala haddatsana Abu Ubaidah al-Walid bin Kamil. Tu seorang ada masalah.
Walid bin Kamil bin Mu'adz bin Umayyah al-Bajali. Bukhari kata, ni Bukhari kata, indahu ajaib. Ada banyak benda pelik dengan dia. Banyak benda pelik tu maksudnya hadis-hadis hak pelik lah. Kadang-kadang orang ni yang nyahu ada hak pelik. Tidak ada hak pelik. Mana tak serupa dengan ramai ni orang lain. Kuat juga mengaji, tak jumpa. Cari rata juga hadis, tak jumpa. Dia tu jumpa. Padahal tak ada sebelah mana dia. Itu tak sedap lagi. Tapi Imam Nasa'i mengatakan dia tu thiqah. Abu Hatim kata Syekh yang disebut oleh Ibnu Hibban sebagai orang-orang yang thiqah. Azdi berkata dhaif. Ibnu Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata tidak sabit adalahnya, tidak terbukti dia ni sebagai seorang yang adil, maka riwayat dia tu tidak jadi sahih. Tapi ada khilaf lagi. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Semua kita tahu dah lah masalah rijal ni. Hak ni kata gini, hak ni kata gini tu masalah ijtihad. Serupa dengan bab lain lah. Hak ni kata boleh mengadap binatang, hak ni kata tak boleh. Ijtihad. Hak ni pun ijtihad juga. Sebab kita tak boleh kita tahu orang tu baik, orang lain tahu tidak baik. Kita tahu hak sahih, kita ayat hak sahih. Cakap mana hak kita tahu? Ulama dia lagu tu juga masalah perawi-perawi ni. Gitu. Dia tidak tahu hak hakikat dia. Seorang. Yang kedua, Muhallab bin Hujr Al-Bahrani. Ibnu Hibban kata dia ni thiqah. Tapi Abul Hasan Ibn Al-Qattan Al-Fasi kata majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Lepas tu ulama berselisih pendapat tentang isnad bagi hadis Walid ini dan matan dia. Ada dua perkara situ, dua orang masalah. An Dhuba'ah bintil Miqdad bin Al-Aswad. Dhuba'ah anak perempuan kepada Miqdad bin Aswad. Ibnu Al-Qattan berkata la tu'raf, tidak diketahui, tidak dikenali. Orang panggil juga Dhubai'ah. Ada juga sebut Dhubai'ah bintil Miqdam bin Ma'di Karib pula. Jadi kalau Dhubai'ah itu tidak diketahui. Mana tiga penyakit, tiga orang yang bermasalah dalam sanad ini, maka hadis ini tidak sahih. Tidak sahih. Kalau pokok, kalau tiang, ataupun kalau kayu ke apa-apa ke, Nabi SAW tidak mengadap betul-betul kepada benda-benda itu. Tetapi kedudukannya itu ke kanan sedikit ke ataupun ke kiri sedikit, tidak betul-betul sama. Hadis ini tidak sahih. Mana tak boleh nak hujah lah, tak boleh nak hujah. Cuma kita kata molek juga, takut-takut mungkin kita berasa kita sendiri kau berasa ataupun mengeliru kau orang, kita lari sikit, boleh tidak betul-betul. Sekadar tu lah, sekadar gitu. Tapi nak kata tak boleh mengadap betul-betul kepada tak boleh kata kata tu. Sebab apa? Hadis ni tidak sahih. Bila hadis tu tidak sahih, hukumnya tak boleh lah. Kita tak boleh kata tak boleh haram kau, tak boleh sampai gitu. Dia nak jadi hukum haram ke ataupun makruh ke gapo ni, dia kena hadis itu sekurang-kurangnya hasan. Dhaif tak boleh. Dia tidak dapat menentukan. Maknanya kalau kita mengadap pun tak apa. Apa ni? Ya tak ya pun kita akan mengadap juga ke mana-mana, di rumah mengadap dinding. Lepas tu apa kemuncaknya sekali menghadap kiblat ni, menghadap Kaabah betul-betul. Apakah bermakna kita sembah Kaabah tu? Tidak. Kita disuruh menghadap ke arah. Kalau depan ke apa ni tidak jadi masalah. Arah. Kalau tak ada Kaabah, kok tu tak ada. Arah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dia kata syatra. Itu makna dia. Itu faedah dalam Quran kata syatra. Dia tidak kata menghadap Baitullah. Dia ke arah. Arah tu tak sama. Kalau kita dari ini, orang di sana buat tu arah.
sebagai isyarat kepada punca perpaduan, punca kesatuan, dan punca manusia ini mendapat agama yang terakhir bermula daripada situ. Gitu. Kalau tak ada Kaabah itu juga ada. Ada pun kalau orang menyembah macam Tok Pekong ke apa tu, dia tak boleh buat lagu tu. Kalau tak ada Tok Pekong, dia tak boleh sembah lah. Dia kena ada. Ni kita kalau tak ada Kaabah, mengadap kot tu juga. Atas Kaabah tu boleh duduk. Boleh semayang atas bumbung tu semayang. Boleh. Tapi kalau Tok Pekong duduk atas kepala dia, dah boleh ke? Naik atas belakang dia. Kata buat lagu tu, buat dia tak aja buat lagu tu. Ni tak naik duduk atas tak apa. Soft semayang buat. Ini menunjukkan kita tidak sembah Kaabah tu. Dia suruh menghadap ke arah. Jadi tak ada kena-mengena ni. Kalau tiang kau dinding ke apa, tak ada kena-mengena, tak nyabik tu hal tu. Mana boleh mengelirukan kita sembah benda tu. Bahkan kita jadikan dia sebagai sutera. Bila sutera tak apa. Nabi SAW sendiri pun buat begitu. Dia ajar dah kita molek tentang akidah, tentang Tuhan, lagu mana. Jadi tak keliru dah kita nak kata tiang tu ke, atau pokok kayu tu ke, atau apa ke sebagai Tuhan, tak keliru dah. Bahkan kita hanya menjadikannya sebagai sutera sahaja. Babus salah ilal mutahaddithin wan niyam. Ini bab sembahyang dengan menghadap kepada orang-orang yang sedang berbual-bual. Boleh ke tidak? Dan orang yang tidur. Jadi hak buah ni pun macam-macam juga. Kita kata ni sah, kita duduk pada sah yang kedua tu. Orang dalam sah yang pertama ni, dia duduk menghadap kepada kiblat juga, tapi dia buah dua orang. Moga dia sudah dah sembahyang. Kita kata itu satu macam buah. Satu lagi buah berdiri. Dia berdiri dan tidak menghadap kepada kiblat. Dia berdiri, duduk buah gitu. Depan orang sembahyang. Boleh jadi dia duduk menghadap. Orang dia duduk menghadap kepada kiblat, dia duduk menghadap kepada orang tu, sambil duduk buah tu. Lagu mana? Dia ada macam-macam. Sambil duduk, sambil berdiri, dengan menghadap kepada orang yang sedang bersembahyang tu, ada beberapa kemungkinan. Ialah memang kepada orang yang berbuat-buat tu, kalau dia tengok orang sembahyang, memanglah tak molek. Tak molek lah duduk buah depan orang sembahyang gitu. Dan semua kata haram. Kalau buah ni betul-betul depan orang sembahyang, maknanya kadang satu saf dia sembahyang tu dalam 3 hasta lah depan dia, tengah tu. Hak tu memang tak boleh. Sepolitah juga. Tapi kalau jauh, misalnya kita kata orang tu duduk dalam saf yang ketiga, ni duduk dalam saf yang pertama, bila-bila dia nak pusing begitu, dia kecek. Itu mana tidak dengan sengaja. Dikira tidak dengan sengaja, dan jauh tu daripada kedudukan tadi. Kita kira macam garis-garis ni, macam suturah juga. Macam suturah juga. Dia duduk dalam sah yang ketiga, tu garis depan tu, sekat tu kita bukan duduk celah tu, duduk sini. Walaupun lebih baiknya janganlah duduk buat gitu, gilai lah. Tetapi adakah haram? Adakah termasuk di dalam hadis sebut apa ni, dosa tu, besar tu? Adakah termasuk? Tak termasuk. Tak termasuk dalam soal tidak molek, itu soal lain. Yang kedua, hak tidur. Tidur ni banyak macam juga. Orang tu dia sudah sembahyang dah, dia duduk depan kita. Dia duduk depan kita, duduk cokok menghadap kiblat, dia duduk tidur. Itu satu macam. Yang kedua, sama-sama duduk sembahyang. Dia pun ikut imam juga. Dia dalam sah yang pertama, kita dalam sah yang kedua. Kita duduk di belakang dia, tengah-tengah sembahyang tu dia tidur. Tu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, tidur tu bukan tidur sambil duduk, ataupun dalam keadaan sembahyang, tidur terletak. Supaya jenazah melintas gitu. Orang duduk sembahyang, dia begitu tidur. Itu pun kemungkinan lah. Boleh ke tidak boleh?
Imam Abu Daud dia nak cerita di sini, orang yang kata tak boleh tu ni lah dia antara pegangan dia nya dengan hadis ni. Orang yang kata boleh tak apa tu, maknanya bukan makna boleh, maknanya molek, tidak, cuma tidak haram, tidak dosa. Dan sah semaya tu, tidak jejak apa-apa semaya tu. Hadis ni juga. Ke mana hadis ni? Hadis ni tak boleh pakai kata dia. Sebab tak adil juga. Hadis ni tak boleh pakai. Misalnya di sini kita tengok di sini. Dia kata, haddatsana Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi qala haddatsana Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman an Abdullah bin Yaqub bin Ishaq amman haddathahu an Muhammad bin Ka'ab. Ni beberapa orang. Yang pertamanya ada masalahnya Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman Hijazi. Kadang-kadang orang panggil Abdul Malik bin Aiman, kadang-kadang Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman, macam sini. Abul Hasan Ibn Al-Qattan berkata majhul. Ni perawi ni majhul, tidak diketahui. Yang kedua, perawi yang kedua, hak majhul saat ni ambil daripada siapa dia? Daripada Abdullah bin Yaqub bin Ishaq Al-Madani. Hak ni pun majhul hak, tidak diketahui juga keadaan dia. Yang ketiga, amman haddathahu. Abdullah bin Yaqub bin Ishaq ni dia kata dia ambil daripada orang yang cerita ke dia. Orang tu cerita ke dia, dia ambil tu cerita tu kira-kiranya daripada Muhammad bin Ka'ab. Siapa dia? Orang yang cerita ke dia tu nama apa? Tu masalah. Yang ketiga, tiga perkara, tiga tempat ada dalam hadis ini. Abdullah bin Yaqub tidak sebut siapa yang menceritakan kepadanya yang mengambil daripada Muhammad bin Ka'ab itu. Tetapi dalam Tahdzibut Tahdzib, Hafiz Ibn Hajar kata hadis ini masyhur dengan riwayat Abil Miqdam Hisham bin Ziyad. Tapi kalau Hisham tu pun matruk juga, dhaif juga, orang tak pakai juga. Tak boleh juga. Bukan sebarangan orang ni hak biasa-biasa ni, hak keras-keras kalau tu kata tak saya terima. Pak Ibnu Hibban pun tak saya terima. Dia kata takallamu fihi hatta qala Ibnu Hibban yarwi al-mawdu'. Ibnu Hibban ni skalanya dia mudah. Mudah lulus lah kalau dia. Orang lain tak boleh pakai, kata dia boleh lagi. Ini tak saya. Dia apa tak? Dia kata orang ni dia meriwayatkan hadis maudhu'. Kalau riwayat hadis maudhu' tu, mana atas dasar tu boleh kita kata hadis itu maudhu'. Hadis maudhu', hadis dhaif, hadis gapo ni ulama hukum dia berdasarkan perawi dia. Kalau perawi dia perawi maudhu', maka maudhu' lah. Sanad tu. Isi tu tengok dulu lah. Ada kalanya sahih juga berdasarkan riwayat yang lain. Ada kalanya tak ada dah lain. Hadis tu. Kalau tu maknanya maudhu' lakon tak ada. Ada kalanya dia kata maudhu' tu berdasarkan sanad itu hak maudhu'. Bukan hak lain. Isi dia tu tak apa. Lepas tu kalau kita tengok dari segi isi dia ni pula, dia bercanggah pula dengan hadis sahih yang lain. Ada dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam lain-lain. Ia menyebutkan Nabi SAW bersembahyang, isteri dia tidur terletak depan dia. Maknanya ini makna boleh bersembahyang dengan menghadap kepada orang yang sedang tidur. Hak tu hak sahih, hak ni dhaif. Bila dia hak dhaif ni dia bercanggah dengan hak sahih tu, orang panggil hadis munkar, dhaif. Tak boleh. Mana banyak perkara di sini ni. Isi dia pun tak boleh pakai. Lepas tu kita kata, faham molek kau buat lagu tu. Orang nak sembahyang kita tidur terletak. Dan Nabi SAW buat lagu tu, molek lagu. Kita tetap kata molek. Cumanya janganlah kita buat gini. Bila nak sembahyang panggil bini tidur terletak. Bukan Nabi buat lagu tu. Tidak lagu tu, dia tak buat lagu tu. Cuma tengah malam, betul bini dia duduk tidur, bilik tu sempit, dia sembahyang dengan tidak gerak bini dia, tidak kata suruh beralih. Itu gitu. Dalam keadaan bukan pisah. Bukan sunnah di sini dengan arti panggil bini tidur, aku nak sembahyang. Sepuluh jenazah. Tak pernah buat lagu tu, tak ada siapa dia kata. Tetapi kalau dia duduk tengah tidur, kita nak sembahyang tak payah gerak, tak payah apa-apa. Lagu tu pun sebenar sembahyang tak apa.
Cumanya kok orang larang-larang tu sebab apa? Takut-takutnya kok duduk depan tu terselok kau gapo kan mengganggu kita. Sebab itu dia tidak bunyi. Ada dalam setengah-setengah tak bunyi itu sebab itu. Tapi kalau tak ada apa-apa, tak apa. Kedudukan itu sendiri tidak menjejaskan, mengurangkan sembahyang. Cuma kerana benda lain. Kerana benda lain itu bergantung kepada keadaan. Benda lain pun, kalaulah orang tu seperti Nabi SAW, kalau terselok apa pun tidak akan ganggu dia, tidak akan ganggu fikiran kita, berfikiran dia. Kalau kita mungkin dengan sebab itu hak moleknya tak salah gitu. Walau bagaimanapun, secara umum kita tak boleh kata tak molek. Tak boleh kata tak molek. Jadi oleh kerana hadis ini dhaif, ulama tak sepakat. Dan dia bercanggah pula dengan sahih itu. Dalam Bukhari ke apa. Sebab itu dia petik di sini, dia kata Syaukani dalam kitab dia kata gini-gini. Hadis ini menunjukkan boleh sembahyang mengadap orang yang tidur tu tanpa makruh, dengan tidak ada makruh. Ni yang berpendapat gitu siapa dia? Mujahid, Tawus, Imam Malik dan lain-lain lagi. Tapi ada juga yang mengatakan makruh. Yang mengatakan makruh tu bukan dengan sebab orang tu tak, tapi dengan sebab lain. Takut selok, takut gitu-gini, nak jaga daripada hati, takut tidak khusyuk. Kalau sama lelaki, kalau sama perempuan, kalau lelaki pun begitu juga, takut selok jadi lucu, nak suka kan, jadi tak khusyuk juga kita. Sebab itu yang jadi makruh, bukan kerana tidur tu sendiri dah, tetapi kerana kemungkinan lain yang berlaku ketika sedang tidur. Orang kata makruh ni siapa? Imam Ahmad, Syafi'i. Ahmad dan Syafi'i. Tetapi ulama-ulama Kufah seperti Imam Abu Hanifah, Sufyan Thawri, Al-Auza'i mengatakan harus boleh. Tak jadi masalah. Harus. Sebab apa? Sebab mereka tengok hadis-hadis yang melarang ni macam di sini, jangan kamu bersembahyang di belakang orang yang sedang tidur atau orang yang sedang berbual. Tidak ada satu pun yang sahih. Bukan ini saja, lain pun ulama cari tak ada sahih. Sebab itulah kita tengok ni. Imam Abu Daud sendiri kata, wa qad qala Abu Daud turuquhu kulluha wahiyah. Turuk riwayat ni, hak cerita ni semuanya dhaif belaka, lemah belaka. Imam Nawawi kata huwa dhaifun bittifaqil huffaz. Hadis ini dhaif berdasarkan kesepakatan hafiz hadis. Berhubung dengan bab ni, dengan perkara ni ada riwayat lagi daripada Abi Hurairah dalam Tabarani dan Ibnu Umar dalam Ibnu Adi. Tetapi kedua-dua riwayat ni pun dhaif juga. Tak ada, bukan ini saja, lain pun dhaif juga. Itulah kedudukan. Lepas tu bercanggah pula dengan hadis yang sahih. Gitulah. Jadi bahkan siapa ni, Ibnu Adi mengatakan hadis ini maudhu'. Ibnu Adi, selain daripada Ibnu Hibban tadi, di sini pun ada sebut Ibnu Adi. Dia ada tulis kitab Ad-Du'afa wal Matrukin. Ad-Du'afa wal Matrukin, yakni perawi-perawi yang dhaif dan perawi-perawi yang ditinggal oleh ulama, riwayat ulama tak sepakat. Di antaranya ni dengan sebab itulah kita kena faham berapa kali dah ayat ni. Sebab kadang-kadang orang keliru, orang kata dalam Abu Daud ada, maka sahih lalu ada. Tidak gitu. Kalau kata lagi tu tak ngaji itu. Ni tengok banyak kan tadi di sini pun ada sebut Ibnu Adi. Dia ada tulis kitab Ad-Du'afa wal Matrukin. Ad-Du'afa wal Matrukin, yakni perawi-perawi yang dhaif dan perawi-perawi yang ditinggal oleh ulama, riwayat ulama tak sepakat. Di antaranya ni
Dengan sebab itulah kita kena faham berapa kali dah ayat ni. Sebab kadang-kadang orang keliru. Orang kata dalam Abu Daud ada, maka sahih lalu ada. Tidak gitu. Kalau kata lagu tu tak ngaji tu. Ni tengok, banyak benar kita jumpa bukan suatu tepat. Dalam Abu Daud dia Imam Nawawi kata dhaif dengan ittifaq kuffar. Tu apa dia? Dhaif. Maknanya dalam Abu Daud, dalam Tirmizi, dalam apa ni ada yang dhaif. Lepas tu hak kata sihah sittah tu, kitab-kitab sahih yang tu sahih. Sahih tu mengikut hak kebanyakannya, bukan tiap-tiap satunya. Begitu. Mengikut hak kebanyakan dalam Abu Daud memanglah sahih ataupun hasan, tetapi banyak juga yang dhaif. Gitu. Begitu juga dalam Tirmizi, dalam hal lain-lain begitu. Bab ad-dunu min as-sutra. Ini bab berada hampir dengan sutra. Jadi apabila kita letak sutra penghadap di hadapan kita, janganlah kita duduk jauh. Jangan duduk jauh, duduk dekatlah. Dekat antara mana? Pada 3 hasta. Sedang molek kalau kita sujud tu dengan keadaan biasa, tidak melepasi. Sekadar inilah kita nanti sedang molek lah ni. Mengikut orang hak sahih biasa lah. Sedang molek. Mana kalau dia sujud, dia akan sujud di bawah garis tu. Sekadar tu. Jangan duduk jauh. Letak sini kita duduk jauh di belakang. Sutra. Tak ada makna lagi. Menyusahkan orang lain. Jadi serba salah. Ini riwayat daripada Sahal bin Abi Hathmah yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kitab hadis ni dia sebut yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maknanya hadis ini hadis marfu'. Hadis ini hadis yang sanadnya bersambung, tidak putus. Tetapi bersambung. Sahal bin Abi Hathmah, maknanya dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Secara langsung, bukan putus dengan perantaraan orang lain kau, tidak lagi. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersemayam dengan menghadap kepada sutra, maka hendaklah dia berada hampir dengannya, supaya syaitan tidak memotong ataupun memutuskan sembahyangnya. Hendaklah ada dekat, supaya syaitan tidak memutuskan sembahyangnya. Jadi syaitan itu kalau kita tengok dalam riwayat kemudian ni, orang pun boleh jadi juga, orang hak lintas. Tapi kalau kita sudah letak sutra dah, dia faham lah. Dia faham, hak ngaji tak faham juga, hak ngaji tak faham juga, hak tak ngaji faham lah, hak tak ngaji tak faham juga. Orang letak sutra situ pun. Kalau hak ngaji letak sutra, kira-kiranya dia tak sibi orang lalu pun lain lah. Tapi kalau hak tak ngaji, boleh jadi tak faham, lalu semacam. Jadi syaitan yang dimaksudkan di sini boleh jadi syaitan manusia, hak litah. Kalau kita letak jauh, dia tidak faham. Setara dekat punya litah lagi kalau hak tak faham. Kalau jauh lagilah dia tidak faham. Tapi kalau hak faham, sebab ada khilaf lagi kan, jauh tu sejauh mana hak sutra tu. Adakah sekadar 3 hasta saja ataupun lebih lagi? Coba ada banyak khilaf lagi. Jadi kalau jauh tu misalnya 2-3 sah, hak moleknya kita jangan litah, pergi ikut depan, pergi ikut atas sutra dia, jangan ikut jelah. Kalau jauh setara tu. Kecuali kalau jauh benar, ni sutra dia letak sini, dia duduk tu belakang, dekat pintu, tu tak apalah. Itu tak apalah. Sebab jadi susah kalau nak pergi mari kot ni ikut sutra. Siapa dia suruh letak jauh gitu mah. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan satu panah, anak panah ni jauh kat jauh. Kalau kita lepas anak panah jauh boleh pergi. Situ tu kira sutra lagi. Adalah pendapat lagu tu, nak melerah tu. Tetapi itu menyusahkan juga. Hak semoleknya hak kadar 3 hasta tu lah.
Itulah hak molek. Tetapi Imam Abu Daud komen hadis ini. Dia katakan dia, qala Abu Daud. Hadis ini Waqid bin Muhammad telah meriwayatkan daripada Sufyan. Tadi kan ada beberapa orang riwayat dulu. Muhammad bin Sabbah bin Sufyan, dia kata akhbarana Sufyan. Lepas tu Uthman bin Abi Shaybah, Hamid bin Yahya dan Ibnu Sarh. 3 orang ni kata haddatsana Sufyan. Tadi Muhammad bin Sabbah bin Sufyan tu, dia kata akhbarana Sufyan. 2 beza. Imam Abu Daud nak cerita sini ada lagi, iaitu Waqid bin Muhammad meriwayatkan daripada Safwan. Ni perawi hak di atas daripada Sufyan ni. Perawi hak di atas daripada Sufyan tadi. Bila sampai ke Sufyan tu, di atas Sufyan itu Safwan bin Sulaim. Waqid bin Muhammad meriwayatkan daripada Safwan daripada Muhammad bin Sahal. Daripada Muhammad bin Sahal. Daripada ayahnya. Itu sah. Ataupun daripada Muhammad bin Sahal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Hak ni meriwayat Sufyan daripada Safwan bin Sulaim, daripada Nafi' bin Jubair, daripada Sahal bin Abi Hathmah. Gitu. Hak Waqid ini tidak. Daripada Safwan, daripada Muhammad bin Sahal. Ada sebut anak dia tu, Sahal, Muhammad. Muhammad ni ambil daripada Sahal. Gitu. Ataupun daripada Muhammad bin Sahal tu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada perantaraan wasitah ayah dia tu. Gitu. Ini mengikut riwayat Waqid daripada Safwan, bukan riwayat Sufyan tadi. Wa qad qala ba'dhum, ada pula yang lain pula, perawi yang lain pula kata daripada Nafi' bin Jubair an Sahal bin Sa'ad. Bukan Sahal bin Abi Hathmah. Hak ni kan, hak Safwan bin Sulaim. Sufyan meriwayatkan daripada Safwan bin Sulaim daripada Nafi' bin Jubair. Dia ni ambil daripada Sahal bin Abi Hathmah. Hak ni pula riwayat daripada Nafi' bin Jubair juga. Tetapi bukan Sahal bin Abi Hathmah, Sahal bin Sa'ad pula. Ini ukhtulifa fi isnadihi. Ulama berselisih pendapat tentang sanad dia tu. Jadi Imam Abu Daud, apa maksud Imam Abu Daud ni? Dia nak ceritanya ada ittirab dalam setengah-setengah tarik riwayat ini. Terdapat ittirab, yakni kegoncangan, tidak tetap dalam sanad dia. Sekali gini, tidak tetap. Tapi dalam riwayat Sufyan tadi tetap. Riwayat itu tidak muttarib. Riwayat Sufyan daripada Safwan tadi tidak muttarib. Hak tu tetap. Hak daripada Waqid ini hak tidak tetap. Dan hak lain, hak tu tidak tetap. Bila tidak tetap, dia jadi dhaif hadis tu. Tetapi tarik ni lah, tarik Waqid bin Muhammad ni. Kalau daripada tarik Sufyan ni tidak dhaif. Tidak dhaif. Gitu. Itu tujuan Imam Abu Daud dia komen tu. Bila kata qala Abu Daud tu, dia nak ayat ada sesuatu lah tu dalam sanad dia. Tidak semesti hak dia kemukakan itu. Dia ayat hak lain. Hak lain. Itu dia nak beri pengetahuan tentang sanad dan kesan ataupun pengaruh sanad ini dalam menentukan kedudukan sesuatu hadis. Kemudian riwayat daripada tadi juga, riwayat daripada Sahal, qala wa kana baina maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat daripada Sahal bin Sa'ad. Ini baru riwayat Sahal bin Sa'ad. Dia kata kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kiblat. Dengan kiblat, yakni dengan sutrah dia lah, iaitu kadar lalu anak kambing. Kadar lalu anak kambing, maknanya tidak jauh lah, tidak jauh dengan sutrah. Kadar dia boleh sujud dengan selesa lah. Begitu.
Abu Daud berkata, khabar ini, maksud khabar ini, lafaz hadis ini ialah lafaz Nufaili. Sebab apa? Sebab tok guru dia dua orang di sini, Qa'nabi dengan An-Nufaili. Qa'nabi itu sebab saat inilah jumpa dah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dia nak ceritanya lafaz ni. Qa'nabi pun ada riwayat juga, tapi ini bukan lafaz dia. Lepas tu apa? Dia bubur sekali. Dia letak sekali. Dia nak ayatnya makna dia tu sama. Kedua-dua tok guru ni makna hadis dia tu sama. Tetapi hak lafaz lagu ni, saya kemuka lagu ni bukan lafaz kedua-duanya. Salah seorang daripadanya, iaitu lafaz Nufaili. Itu faedah. Apa yang ayat gitu pun. Nak cermatlah, cermat, amanah dalam menyampaikan sesuatu hadis itu. Kalau dia ambil daripada tok guru ni seorang, lafaz dia tu daripada hak ni, dia royak. Hak seorang lagi buat apa juga. Sebab meriwayatkan juga hadis, tapi bukan lafaznya lagu ni, walaupun makna dia sama. Lafaz dia tu berbeza. Kita kata sikit yang beza, sikit pun dalam riwayat Bukhari dan Muslim, mamarru syatin kana baina baqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Wa bainal qiblah mamarru syatin, bukan mamarru anzin. Syatin dengan anzin ni hak ula lah kita kata. Sama-sama dengan makna kambing, tino. Jadi hak seorang lagi kita gaya mamarru syatin, bukan mamarru anzin. Lafaz tu beza. Hak ni mamarru anzin, walaupun makna dia sama. Itulah kata makna sama tu. Sebab syatin dengan anzin makna dia sama, lafazkan lain. Gitu. Apa perlu royak sebagai itu? Amanah. Amanah dalam menyampaikan hadis. Orang royak dengan lafaz tu boleh mana-mana. Jadi kadar mana ni? Kadar lalu kami ni, iaitu 3 hasta. Pasal apa? Pasal ada riwayat yang lain lagi. Banyak lagi riwayat yang lain lagi. Iaitu Rasulullah SAW bersemayam dalam Kaabah. Pernah dia bersemayam dalam Kaabah. Antara dia dengan dinding Kaabah itu 3 hasta. Jelas disebutkan 3 hasta. Imam Malik pernah bersemayam jauh daripada sutra. Ini cerita. Walaupun dia imam, ada ketikanya dia tersalah juga, dia tidak tahu juga, ada ketikanya tidak jelas juga. Dia bersemayam jauh daripada sutra. Tiba-tiba ada seorang berkata yang dia tidak kenal. Orang itu kata mana? Ayyuhal musalli udnu minas sutra. Faja'ala yataqaddam wa yaqul 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Imam Malik pun bila ada orang kata lah, orang dia tidak kenal, wahai orang yang bersemayam, berada dekat dengan sutra, dekatkan dirimu dengan sutra itu. Imam Malik pun jalan, pergi ke depan. Dia pun baca, sama ada kebetulan ke ataupun dia baca, lepas pada tu dia jadi baca ayat-ayat ni. Moga dia baca surah mana-mana, lepas tu dia baca ayat ni. Bukan jawab kepada orang tu, tapi sebagai mengingatkan diri dia. Allah Subhanahu Wa Taala pun ada sebut dalam Quran, 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dia telah mengajar engkau apa yang sebelum ini kamu tidak tahu. Asal maknanya Allah mengajar kita ni, mengajar Nabi Muhammad. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kurnia Allah terhadapmu amatlah besar. Imam Malik baca. Sebab apa? Dia kira teguran itu bermakna. Dia terima. Ini makna dia pun tidak apa jelas juga. Pada tu orang tegur, mana boleh jadi mengingatkan dia, ataupun lagu mana apa, dia rasa bersyukur. Walau bagaimanapun ini ini cerita dari segi sanad dia, cerita ni tak ada juga, cuma sebut di sini dia ambil daripada Ibnu Ruslan ada sebut
Qala Imam Malik kata, sesiapa yang bersembahyang jauh daripada sutra, seseolahnya dia bersembahyang tanpa sutra, macam sembahyang dengan tidak ada sutra lah. Gitu. Tetapi boleh berlaku. Walaupun ini sekadar cerita, kita tak tahu sejauh mana kesahihan dia. Tak boleh nak jamin juga. Tapi adalah dalam kitab ni sebut benda ni tidak mustahil boleh berlaku. Seperti Mulla Aliul Qari pun berlaku juga, ulama besar tu. Dia tulis kitab cara ke ibadat haji ni, iaitu kalau ketika tawaf tu tak boleh tawaf kok celah tu, kok celah Hijr Ismail, ataupun orang sebut Hatim tu, kan ada macam binaan yang tidak lengkap. Pula gitu, sambung dengan Kaabah, tapi ada lorong kok celah tu. Dia tulis dalam kitab dia tak boleh tawaf, dia kena tawaf kat luar tu, keliling Kaabah tu. Tiba-tiba dia pergi Mekah, masuk ke celah. Dia tu sendiri masuk ke celah tu. Tiba-tiba ada budak pegang, pakcik tak boleh masuk kau ni, tawaf ke lagi kau ni. Dia pun tanya, tahu mana? Dia kata, saya baca dalam kitab Mulla Aliul Qari. Budak tu tak tahu dia ada Mulla Aliul Qari. Maknanya orang kadang-kadang tukar ramah, tukar gitu kan, tak biasa pula, dia boleh jadi tersasut. Tapi kalau menulis itu lain. Menulis itu dia boleh wayak molek. Apabila pergi itu, dia jadi kadang-kadang tersasut lah. Tersasut. Bab ma yu'maru al-musalli. Ini perintah supaya orang yang bersembahyang itu menolak ataupun menghalang daripada seseorang melalui di hadapannya. Ini hadis ni sahih, ada berlaku dalam kitab mana-mana ni. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang daripada kamu bersembahyang, maka janganlah dia biar sesiapa lalu di hadapannya. Jangan biar sesiapa lalu di hadapannya. Dan ini tidak menghalang daripada hak kata khusyuk dalam sembahyang. Jadi mengikut zahir hadis ni, bahkan dia kena halang setakat yang termampu oleh dia. Kalau dia enggan juga nak lalu juga, fal yuqatilhu, hendaklah dia lawan. Jangan lawanlah. Lawan tu maknanya dia sekat dah. Dia mana nak lalu kita sekat. Dia nak lalu juga, kita boleh derak. Gitu. Tolong. Gitu. Jangan bergerak banyak lah. Jangan siapa bergerak banyak. Bukan makna siapa gocoh sini. Tak. Tidak makna gitu. Ataupun waktu ambil pisah ke apa, tak. Waktu lebih berat lagi daripada lalu depan orang sembahyang. Tak boleh. Hak ni maksudnya fal yuqatilhu. Dengan sebab itu fal yuqatil itu apa makna? Ada banyak makna dia. Ada yang menyebutkan fal yuqatilhu tu dengan makna lawan dia. Lawan dia tu kita sekat juga. Itu makna lawan dia. Ada yang pakai dengan makna fal yuqatilhu, hendaklah dia melaknatnya. Mana boleh kutuk, seperti dalam Quran sebut qatalahumullah anna yufakun. Allah bukan makna qatalah tu perang dengan mereka ataupun bunuh mereka, dah. Allah melaknat mereka. Jadi perkataan qatala yuqatilu ni boleh juga dengan makna laknat. Orang lagu tu kalau kita laknat pun tak apa, mana beratnya kesalahan dia. Ada juga ulama yang mengatakan bahawa hadis ini, hak suruh lawan ni sudah mansuh. Tapi bukan semua kata mansuh. Ada juga yang mengatakan mansuh. Mana hak dulu ketika banyak gerak banyak dia boleh. Ketika tu hak ni. Kemudian tu waqumu lillahi qanitin, bila tu ayat tu maknanya tak boleh bergerak banyak. Tak boleh. Kalau orang lalu pun dia dosa, kita tak boleh sekat dia. Ada juga yang pakai macam tu. Dia kata hadis ini sudah mansuh. Tetapi kebanyakan ulama kata tidak mansuh. Tidak mansuh. Tapi khilaf lah.
Setengah ulama mengatakan falyuqatilhu ni maksudnya lepas pada dia semaya tu, kalau orang tu ada lagi pergi panggil dia, royak molek ke dia. Royak molek ke dia, kita kata peringatan kepada dia. Itu makna falyuqatilhu. Tetapi kebanyakan ulama dia pakai dengan makna lawan dia, halang dia dengan keras. Itu makna falyuqatil. Bukan makna di sini qatala yuqatil, maknanya perang dengan dia. Tidak makna perang lagi tu, tidak. Fa innama huwa syaitan, kerana sesungguhnya ia adalah syaitan. Ia adalah syaitan. Apa makna ni? Dia adalah syaitan tu, orang tu syaitan sungguh kah? Satu, ramai juga ulama mengatakan memang syaitan. Sebab apa? Dalam Quran ada sebut syaitan ni bukan daripada jin saja, syayatinal ins wal jin. Syaitan-syaitan manusia dan jin ada sebut. Manusia pun ada juga syaitan. Kita nak tahu lah ke mana syaitan manusia. Langgar perintah Allah, langgar perintah Nabi, itulah Nabi kata jangan litah, dia litah gitu. Ni pasal syaitan lah. Ada sifat syaitan. Itu maksud syaitan di sini. Ada sifat syaitan, melanggar perintah. Bukan makna dia tu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hak tu lain. Tetapi sifat tu, sifat syaitan. Yang keduanya makna dianya fa innahu syaitan, fa innama huwa syaitan, kerana yang mendorong dia tu sebenarnya itu adalah syaitan, yakni yang mendorong dia tu adalah syaitan. Jadi kita kena lawan. Dia nak suruh kurang ataupun cacat sembahyang kita tu, maka dia dorong orang tu supaya litah. Jadi hak sebenarnya syaitan ada di belakang tu. Itu maksud fa innama huwa syaitan. Ada juga yang mengatakan fa innama huwa syaitan itu betul-betul seperti syaitan. Fa innama huwa syaitan huwa mithlu syaitan. Yani buat ada syabah mithlu syaitan. Itu orang tu betul-betul seperti syaitan. Cuma dia buat seperti. Itu ada beberapa pendapat lah. Kemudian ulama sampai ke peringkat kalau dia sekat tu sampai jadi ganda-ganda lah. Jadi ganda-ganda lah, kena mata kau, buta kau, ataupun dia kejut kau, orang dia sakit jantung kau misalnya, kita kata ala ke mana? Adakah saja dengan perbuatan dia tu atau macam mana? Mengikut Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau dia rebah mati ke, dia gana-gana ke, bila kita halal tadi, tidak kena bayar ganti rugi apa saja. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Malik kena bayar diat. Kalau dengan kita retak tu maknanya patah giginya. Satu batang gigi ni kena berapa bayar? Kalau dalam cara di mahkamah misalnya, berapa satu batang gigi? Kita kena bayar. Kalau siapa mereka tu. Jadi maknanya sekat-sekat tu jangan siapa gitu. Kalau berlaku begitu patah gigi misalnya, kita kata kena bayar dia. Itu kalau mengikut dalam mazhab Malik. Dan mengikut mazhab Malik wajib dibunuh sekiranya terbunuh. Sekiranya mati, dia sekat tu sampai mati nak ikut dengan kena bunuh, sebab dia kira bunuh walaupun tengah sembahyang. Walaupun hadis ni suruh halal, sebab suruh halal bukan makna siapa bunuh. Bukan makna siapa bunuh. Kalau dengan sengaja lah, dengan sengaja memang dia buat gitu tu apa mati. Tetapi kalau mengikut dalam mazhab Hanafi, kalau mati pun tidak kena hukum balah ke mana-mana pun, walaupun dia dengan sengaja, hanya kena bayar diat sahaja. Hanya kena bayar diat ataupun ganti rugi sahaja. Jadi ulama-ulama dalam bab ni ijma' mengatakan dia tidak boleh halal tadi, halal dengan senjata tak boleh.
Mana nak sekat tu, sekat dengan tangan ya. Tak boleh kata kalau dia ni ada pedal sini dah, ataupun pisah sini nak tobik jak selalu terikat. Tak boleh. Sebab ijma' ulama kata tak boleh buat lagu tu. Sebab apa? Sebab ini bukan perang ni, bukan perang. Nak boleh kita nak guna senjata tu. Dengan sebab itulah Ibnul Arabi mengatakan muqatalah di sini maksudnya al-munaza'ah bil aidi, iaitu lawan halal dengan tangan. Gitu saja. Tapi ada pula orang lucu ni, orang tak reti, tak mengaji ke dah. Dia nak halal dengan tangan, dia kamak kola nak salah dengan dia. Dia salah. Kawan ni jadi lucu, nak suka pula. Macam-macam dengan ramai-ramai ni dia ada. Orang sekat dia ingat hola tangan nak salah. Dia pun salah. Lalu kau tulis, lalu pergi macam kawan ni jadi lucu pula, nak suka dalam semayang. Apa? Tidak ngaji. Tak ngaji. Boleh jadi kita dalam keadaan tak khabar, kita nak litah tu. Jadi bila orang sekat, ingatlah kita, khabarlah. Pusinglah ke lain lah kalau kita orang ngaji. Boleh jadi walaupun kita tahu dah pun kita tak sedar. Jadi bila orang sekat tu tak berhenti, pergi ikut lain lah gitu. Ibnul Arabi kata satu golongan orang jahil, dia kata kawasan orang semaya ni sepanjang lembing, mana tak boleh pitah sepanjang lembing, jauh pun tak boleh pitah sepanjang lembing. Setengah tu pula kata satu anak panah, bila anak panah kita lepas anak panah sejauh tu lah, jadi tak boleh litah lah kau jelas tu, kena pergi kona kau jauh kena. Ini Ibnul Arabi kata jahil, dia pegang, dia ambil mana, dia faham mana daripada lafaz muqatalah tu lah, mana tak boleh pegang. Padahal tidak menyebutkan begitu. Dia kata ni maksudnya halal dengan tangan saja. Dah hak maksud sebenarnya, lebih tepatnya qadar 3 hasta. Itu kalau ada sutra. Kalau tak ada sutra, qadar tu tak boleh, kena jaga qadar. Tak apalah kita nak litah. Kalau ada sutra, kita boleh litah. Gitu. Moleknya lagu tu, kalau tidak jadi menyusah. Sebab nak pergi dekat je, tak boleh ikut lain, kena pergi jauh. Jauh mana kalau anak mana? Walaupun ada juga ulama yang berpendapat begitu. Dia suruh lawan. Sebab apa? Jadi ulama mengatakan tak boleh lawan dengan senjata, sebab ini bercanggah dengan maksud sembahyang ataupun cara sembahyang tu. Orang panggil tidak sembahyang lah pula, ilah dalam khusyuk gapo tu. Hak maksud suruh halal tadi supaya tidak putus sembahyang, dengan cara berlawan, bergocok, bergomor gitu ni, jadi putus dalam sembahyang. Lebih besar lagi daripada hak tu. Sebab itu dia kata, Qadhi Iyad kata, dan begitu juga Ibnu Battal kata, ijma' bahawa tidak harus dia berjalan daripada tempat dia tu untuk menolak orang. Boleh duduk cacat situ lah, sekadar sekat gitu. Lepas tu kalau orang mari derah sikit, biar kerah tangan gitu. Kalau siapa nak jalan hambak orang tu, tak boleh. Semua kata tak boleh. Begitu juga perbuatan yang banyak dalam menolak orang tu tak boleh. Ini lebih berat lagi daripada orang litah depan tu. Ini kata ulama. Hafiz Ibn Hajar kata, jumhur ulama mengatakan kalau orang tu lalu dan dia tidak tolak, walam yadfa'hu, fala yanbaghi lahu an yaruddahu. Kalau orang tu lepas dah, misalnya kita dah sembahyang, dia lepas dah, ni litah kita lepas dah alik ni, lepas dah alik ni, daripada alik ni lepas dah alik ni, jangan diheret dia mari. Sebab apa dah? Litah 2 kali litah. Kalau lepas dah, hak ni sebelum lepas, itu maksud dia, sebelum lepas tu sekat. Tapi kalau dia sudah lepas dah, kita jangan bergerak dia mari kau ni pula, biar ikut ni. Tak ada makna dah tu. Tak ada makna. Tak ada makna dah. Sebab apa? Sebab ini bermakna i'adah lil murud. Mana buat mari buat lalu semula pun. Tak ada makna. Mengikut mazhab Hanafinya, seperti dalam kitab Bada'i'us Sana'i', dia kata, pokok dia pegang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fis salati la syughlan
Sembahyang ni semacam kesibukan besar. Apabila seseorang bersembahyang, dia buat kerja, satu kerja yang tidak boleh diganggu. Kalau kita duduk berlawan begitu, bermakna kita tinggal kerja besar kita dalam kita buat sembahyang, nak pergi buat benda lain pula. Sedangkan Nabi SAW kata dah, inna fis salati la syughlan. Jadi tidak boleh dia buat lagi. Mengikut mazhab Hanafinya, tak boleh nak lawan-lawan banyak, sekat sekali. Lepas tu kalau dia ikut dia, tak usah duduk lawan baik lama sangat. Sebab apa? Dia jadi hak maksud asal tu tertinggal. Lepas tu hadis Abu Sa'id ni, bagi mereka mengatakan hak boleh buat lagu ni acak kali pun boleh, sekat ni sampai berlawan pun boleh, dengan syarat tidak gerak daripada tempat. Hak ni ketika perbuatan banyak tu diharuskan dalam sembahyang. Bermakna mereka lebih cenderung mengatakan kepada kandungan hadis ini mansukh lah. Gitulah kira-kira dalam mazhab Hanafi. Tapi mereka juga tidak menolak kalau sekadar sekali, misalnya sekat tu, dia tak lalu dah, tak apalah. Tapi kalau dia itu juga mengikut bobok dia tak silap. Sebab jadi tinggal asal maksud asas sembahyang. Tetapi orang lain kata dah, sebab dia suruh sekat dah. Kalau nak lari juga lagi sekat, lawan lagi. Ini menunjukkan boleh lagi. Cumanya aku kata tak adalah, janganlah pergerakan yang banyak berlaku. Jadi puak-puak Hanafi ni dia kata ini nak menyatakan rukhsah saja, bukan hak terbaik. Boleh kalau kita dalam sembahyang tu kita sekat, lepas tu dia kita sekat, boleh, sekadar boleh, rukhsah, bukan bermakna cara yang terbaik. Ini ulama-ulama dalam mazhab Hanafi faham gitu. Ini Syekh Abu Mansur ambil daripada Imam Abu Hanifah, hak afdalnya tidak berlawan. Imam Abu Hanifah sendiri kata tidak berlawan, sekat-sekat tu. Hadis ini hanya menunjukkan rukhsah saja. Seperti mana dibenarkan bunuh ular ketika duduk sembahyang, apa kata, ataupun bunuh ular di luar sembahyang. Mesti ke bunuh? Tak mesti, cuma boleh. Sembahyang tu tidak sampai jadi batal. Tapi kalau pergerakan yang banyak tu soal lain lah pula. Kemudian asal lagi ni seperti juga, dan seterusnya riwayat daripada ni sesiapa yang dapat di antara kamu supaya tidak ada sesiapa pun menghalang di antara dia dengan kiblat dia, maka bolehlah dia lakukan. Dari segi maknanya serupa dengan hal sebelum pada ni juga. Cumanya sanad ini dipertikaikan oleh ulama. Sanad ini dipertikaikan oleh ulama. Abu Hatim kata, dia ni siapa? Iaitu Masarrah bin Ma'bad Al-Lakhmini. Dia ni syekhun ma bihi ba'sun, seorang syekh tak apalah, boleh diterima. Dia kata dia ni ada riwayat dalam Sunan Abi Daud. Ada satu hadis dalam bab sembahyang ni. Ibnu Hibban menyenaraikan dia di dalam perawi thiqat. Tetapi pada ketika yang lain pula dia menyebutkan termasuk dalam perawi yang dhaif, tak boleh dibuat hujah. Mana sanad ni lah. Tapi kalau dari segi isi dia tu serupa dengan sebelum pada ni ya. Serupa juga, boleh pakai. Tak apa. Lepas tu asal lagi tu pun tu juga hadis Abu Sa'id tu juga.
cerita Abu Sa'id. Cuma dia nak cerita di sini, dia riwayat hadis ini di hadapan Marwan bin Al-Hakam. Maknanya sahabat-sahabat ni dia tidak menghalang dia lah daripada menegur sesiapa pun, walaupun khalifah pun dia akan tegur kalau benda tu benda salah. Sebenarnya ni bukan kes Marwan tu sendiri tu litah, ada orang lain yang litahnya. Orang lain yang litah ni, cerita ni dalam ni dia sebut ada salah seorang budak lah daripada Bani Abi Mu'ain. Dia nak litah di hadapan Abu Sa'id. Abu Sa'id duduk sembahyang, Abu Sa'id pun sekat dia. Dia pun mengadu hal kepada Marwan. Dia royak apa ni? Abu Sa'id dia nak lalu depan, mana dia sekat. Abu Sa'id pun royak lah. Bila Marwan panggil apa cerita ni, lepas tu dia royak lah hadis ini. Hadis ini dengan cerita ni dikemukakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Tapi Imam Abu Daud di sini rekah. Dia royak dia Abu Sa'id pergi jumpa dengan Marwan. Dia pun kata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata begini-begini. Adapun peristiwa latar belakang, jadi kalau dia cerita hadis ini kepada Marwan itu tidak disebutkan dalam Abu Daud ini, tapi dalam Muslim ada. Kerana ada seorang budak pergi royak mengadu hal kepada Marwan, apa Abu Sa'id buat begini. Mana dia tak erti lah. Dia tak erti. Bila gitu tak apalah. Bila Abu Sa'id cerita, Marwan pun faham, tak apa. Jadi budak tu lah tak ertinya. Tak pergi mengadu hal kepada dia. Kemudian ada kaitan juga dengan sebelum pada ni, larangan. Ni kepada orang yang nak litah. Tak boleh litah di hadapan orang sembahyang. Tak boleh litah. Dosanya ini termasuk litah di hadapan orang sembahyang ni. Maknanya kalau ada sutera dan dekat dengan dia tu, di depan dia, kira-kiranya kalau dia holah tangan siapa, maknanya kadar sujud, tempat sujud dia tu, dalam lingkungan. Kalau jauh itu ada khilaf. Dosanya ini termasuk dalam dosa besar dia. Kalau orang itu tahu betapa yang ditanggung oleh dia dosa dia, nescaya kalau dia berdiri situ tunggu sampai orang itu selesai selama 40. Cuma perawi ini tidak pasti 40 tu 40 tahun ke, 40 hari ke, 40 bulan ke, dia tidak pasti. Tetapi dalam Ibnu Majah dan Sahih Ibnu Hibban, hadis Abu Hurairah begini bunyinya, lakana an yaqifa 100 'amin khairan lahu min al-khutwah allati khataha. Lebih baik lagi daripada 100 tahun dia berdiri. Dia tak akan pitah. 100 tahun dia berdiri, dia berasa lebih baik lagi daripada dia melangkah selangkah litah depan orang. Itu dalam riwayat Sahih Ibnu Hibban dan Sunan Ibnu Majah. Dalam Musnad Al-Bazzar pula dia kata, lakana an yaqifa 40 kharifan. Itu disebut tahun. Kalau dia berdiri di situ tunggu selama 40 tahun, dia berasa lebih baik lagi. Itu dalam Musnad Al-Bazzar. Ini jelas sebut 40 tahun. Pasal apa? Pasal dosa besar. Jadi tak boleh main-main lah. Tak boleh main-main lah. Cuma dalam riwayat ini, berdasarkan sanad ni, perawi dia kata dia tidak pasti 40 ni 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun. Tapi berdasarkan riwayat yang lain memang jelas menunjukkan 40 tahun. Ada juga orang sebut 100 tahun, maknanya berat lah. Berat. Lepas tu sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam.